Malaysia Turki sepakat tangani ancaman Islamofobia dan perkauman. Op Jamin diteruskan pulih gangguan bekalan beras. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia dan Turki sepakat tangani ancaman Islamofobia dan perkauman menerusi pelbagai langkah yang sedang dan akan dilaksana. Kesepakatan dicapai menerusi pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York. Perdana Menteri dan Presiden Erdogan bersetuju bertingkat usaha kerjasama dan strategi bagi mengekang kebencian Islam oleh pihak tertentu yang berpusat di serata dunia. Malah Kuala Lumpur, Istanbul mengutuk sekeras-kerasnya insiden pembakaran Al-Quran baru-baru ini dan wacana populis yang menghasut kebencian terhadap Islam. Kebimbangan juga dinyatakan terhadap kemunculan bentuk perkauman baharu yang bercirikan xenofobia profil negatif dan stereotip terhadap umat Islam. Selain trend peningkatan kebencian, sikap tidak bertoleransi, diskriminasi dan tindakan keganasan terhadap umat Islam. Kedua-dua pemimpin itu turut menyambut baik penerimaan resolusi Perhimpunan Agung 76254 untuk mengisytiharkan 15 Mac sebagai Hari Antarabangsa memerangi Islamofobia. Malaysia menyatakan kesediaan untuk membeli peralatan ketenteraan dari Turki dan ia akan diputuskan Majlis Angkatan Tentera Malaysia. And I think one of the countries, for example, we have decided to buy planes from Korea, probably drones and helicopters, and some from Turkey. And where they have the level of specialization and expertise, we leave it to the military personnel, Navy, Air Force, to decide what is best. Because my policy, as I told the Joint Chief of Staff, we don't want any interference in terms of what to procure and acquire, and it has to be decided professionally by the forces. Proses pembelian peralatan ketenteraan itu bergantung proses rundingan Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Presiden Erdogan memberitahu Datuk Seri Anwar beliau berpuas hati dengan keupayaan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dalam mengendalikan lapangan terbang Sabiha Gökçen di Istanbul. Kerana dalam peringkat pertama itu dia puas hati dengan kejayaan MAHB di Sabiha Gökçen Airport. Jadi dia puas hati sebab itu dia sambungan itu dengan runway lebih panjang. Itu dia rasa ada keupayaan untuk diteruskan oleh syarikat yang sama. Walaupun proses-proses biasa itu harus dikendali oleh kementerian berkenaan. Pandangan dan penerimaan positif Turki terhadap syarikat Malaysia itu memberi keyakinan untuk MAHB terus membangun dan mengurus lapangan terbang antarabangsa berkenaan. Dalam pertemuan itu juga, Presiden Erdogan nyatakan persetujuan untuk berkunjung ke Malaysia hujung tahun ini bagi memperkukuh kerjasama dua hala. Ya, kita bincang pertamanya tentu ada beberapa siri persidangan yang telah dianjurkan dan akan diteruskan, dan sekiranya dia hadir dalam kunjungan ke Malaysia, di antara isu yang akan ditekankan ialah usaha untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas di kalangan rakan-rakan di Asia Tenggara khususnya, supaya ada satu kesepakatan antara negara untuk menangani ini. Kerjasama perdagangan, pelaburan dan pendidikan turut disentuh dalam pertemuan tersebut.
Ya, selain Erdogan, Perdana Menteri turut bertemu dengan Presiden Iran Said Ibrahim Raisi. Fokus perkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama pelbagai bidang yang meliputi ekonomi, pendidikan, keterjaminan makanan, sains dan teknologi selain meneroka potensi kerjasama baharu. Malaysia juga mengulangi komitmen untuk mengadakan Musyarat Suruhanjaya bersama JCM dan Musyarat Suruhanjaya Ekonomi JEC antara dua negara. Usaha itu bagi memperhalusi semua potensi skop kerjasama. Selepas pertemuan itu, Datuk Seri Anwar mengadakan mesyuarat dua hala dengan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Kedua-dua pihak bersetuju mengeratkan kerjasama berkepentingan bersama termasuk pertukaran lawatan peringkat tertinggi sektor perdagangan, pelaburan, pendidikan dan pelancongan. Juga berhasrat meneroka bidang kerjasama baharu. Dalam lawatan sempena sesi debat umum UNGA ke-78, Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut diraikan di Majlis Berasingan. Beliau bersama isteri-isteri pemimpin negara lain dirai wanita pertama Amerika Syarikat Dr. Jill Biden. Majlis berlangsung di Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum di New York. Pelaksanaan Op Beras, Op Jamin, Op Beras Putih Tempatan yang bermula sejak 7 Julai lalu akan dipergiat. Ia bagi mengatasi isu ketersediaan bekalan beras di pasaran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, peniaga kini beralih daripada beras putih import BPI kepada beras putih tempatan BPT kerana harganya jauh lebih murah. Ia mengakibatkan bekalan BPT terganggu terutama di Sabah, Sarawak dan Labuan. Fama dan Felkra telah diarah segera bekalkan beras di kawasan yang mengalami gangguan bekalan. Selain itu, beliau mahu jualan rahmah, jualan agromadani dan mikroseed wilayah diperluas ke peringkat DUN dan Parlimen setiap negeri. Menerusi jualan rahmah, BPI akan dijual dengan harga borong iaitu RM3,200 per tan metrik. Jika kesemua inisiatif itu masih tidak dapat pulihkan bekalan beras, stok penimbal akan digunakan. Ya, peniaga hanya dibenarkan beli 10 kampit beras tempatan di Pasaraya Besar berkuat kuasa awal bulan ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu diambil bagi memastikan bekalan beras mencukupi di seluruh negara. Bagi beras import pula dijual pada harga borong. Pemilik restoran, pihak pemborong telah berbincang dengan mereka. Kementerian juga campur tangan supaya mereka beli beras import dengan harga borong. Supaya mereka kurang membeli beras tempatan. Sebab beras tempatan ni kalau berkeadaan biasa seperti sekarang, ia mencukupi. Melainkan kalau restoran-restoran besar mengubah untuk membeli beras tempatan secara besar, maka kekurangan akan berlaku sekejap hal beras tempatan ini. Kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 yang akan berlangsung di London Isnin ini beri tumpuan isu syarikat litigasi yang boleh menggugat kedaulatan sesebuah negara daripada premis tuntutan bentuk perdagangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said memaklumkannya pada majlis pra-pelancaran kolokium itu yang diadakan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London semalam. Apa yang third party funders ni tak faham bahawa dia nak buat perniagaan dalam bentuk tersebut tu, itu hak mereka, tetapi terhadap syarikat bolehlah, tapi bukan terhadap sebuah negara. Jadi apa yang akan berlaku pada hari Isnin ni, kita akan membincangkan tentang cara-cara nak bukan mengurangkan tetapi memberhentikan pendekatan sedemikian supaya negara-negara lain bukan saja di Malaysia tetapi negara jiran, ASEAN, semua mana-mana negara yang merdeka di luar sana mesti berhati-hati bahawa kalau silap langkah, kemungkinan sebuah negara boleh dibankruptkan dengan tuntutan yang tidak berasas.
disebabkan oleh perintah tibang-tara pada platform perdagangan antarabangsa. Jadi prosesnya proses sah tetapi objektifnya tidak sah sebagai contoh. Untuk memahami apa yang berlaku, rakyat Malaysia disaran melayari laman sesawang kes Malaysia Sulu. Kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu telah membuat tuntutan berjumlah 14.9 bilion dolar Amerika terhadap Malaysia di beberapa mahkamah di luar negara. Jun lalu, kemenangan memihak kepada Malaysia diputuskan Mahkamah Rayuan Paris, bermakna anugerah pampasan penuntut Sulu tidak boleh dikuatkuasakan terhadap Malaysia. Tuduhan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razi Jidin terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait isu liwat disifatkan sebagai khazaf. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, khazaf termasuk dalam kategori jenayah hudud, iaitu menuduh seseorang Muslim melakukan zina atau liwat tanpa 4 saksi mata. Ia satu dosa besar dalam Islam. Menerusi Facebooknya, beliau memaklumkan khazaf menjadi salah satu kesalahan jenayah syariah dalam Akta dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di negeri-negeri dalam Malaysia. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin mempersoal bagaimana tuduhan itu dibiarkan berlaku dalam Parlimen tanpa sebarang teguran. Sedangkan terdapat ramai ahli Parlimen yang mendalami pengajian Islam dan memperjuang pelaksanaan hudud di negara ini. Kerajaan akan menyediakan 60 juta ringgit dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Penerima gunaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan agar PMKS dapat meningkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. PMKS akan didorong untuk mematuhi keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Perbincangan bagi membolehkan harga borong internet ditawar pada kadar lebih murah telah masuk fasa akhir. MCMC dan pembekal perkhidmatan jalur lebar diminta memuktamadkannya minggu depan. Saya minta supaya perbincangan ini ditamatkan minggu depan sebelum akhir bulan September dan ia akan diikuti dengan majlis tanda tangan semua syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan internet jalur lebar peringkat borong wholesale, dan selepas itu saya percaya harga internet jalur lebar akan berkurangan dengan agak signifikan. RTM, Bernama dan Japin harus berkukuh kerjasama dalam rangka strategi menangkis berita palsu dengan pantas. Langkah itu penting bagi mengelak berlaku salah faham dan kekeliruan berpanjangan dalam kalangan masyarakat. Saya ditegaskan dalam ucapan tadi tentang pentingnya warga KKD terutamanya menjadi antara barisan hadapan untuk menangkis fitnah ataupun memperbetulkan maklumat yang tidak tepat ataupun tidak betul dalam media sosial dan juga media arus perdana. Beliau juga mahu fokus diberi terhadap pembudayaan tindakan menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum disebar luas. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2023 sasarkan potensi jualan 1.5 bilion ringgit berbanding 1.4 bilion ringgit tahun lepas. Lebih 50,000 pengunjung dijangka hadir pada SIBS edisi ke-7 itu yang diadakan dari 19 hingga 22 Oktober di Pusat Convention Kuala Lumpur. Menurut Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Enzihan, SIBS 2023 bakal menjadi peluang terbaik untuk mencipta kerjasama dengan rakan kongsi perniagaan sedia ada dan baharu sama ada dari Malaysia atau negara luar. Sidang Kemuncak bertemakan Selangor Gerbang ke ASEAN itu mendapat sambutan lebih baik daripada tahun lepas apabila disertai lebih 1,000 pempamer. Selangor merupakan sebuah negeri yang paling maju di Malaysia dan lokasinya
sebenarnya adalah di pusat di tengah-tengah antara semua negara-negara di ASEAN ini. Jadi lokasi ini adalah amat sesuai bagi pelabur-pelabur yang berminat untuk mengembangkan perniagaan mereka di rantau ini. Jadi Selangor juga merupakan sebuah negeri yang mempunyai lapangan kapal terbang antarabangsa yang terbesar, salah satu yang terbesar iaitu KLIA dan juga Pelabuhan Klang. Jadi lokasi inilah adalah paling sesuai bagi pelabur-pelabur untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan sambutan bagi tahun ini SIBS 2023 adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, kerana tahun ini kami mendapat pempamer yang lebih ramai kalau banding dengan tahun lepas. Tahun ini melebihi 1,000 pempamer. Tahun lepas hanya 900 lebih sedikit. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad, Datuk Hassan Azhari Idris berkata SIBS kini menjadi salah satu acara rangkaian perniagaan dan pasaran antarabangsa terbesar di Malaysia. Bukan sahaja untuk pempamer, malah pelawat perdagangan dan pembeli, pelabur dan perwakilan persidangan yang sepadan dengan komuniti perniagaan di seluruh rantau ini. Kita memberi peluang kepada lebih ramai pempamer, contohnya bagi sektor industrial park development. Kalau tahun lepas kita hanya membuka pameran ini kepada industrial park developer ataupun pemaju kawasan perindustrian di negeri Selangor sahaja, tetapi pada tahun ini kita buka kepada negeri-negeri lain dan juga negara-negara lain di negara-negara ASEAN. Dan ini adalah peluang kepada pelabur-pelabur asing ataupun pelabur-pelabur tempatan untuk melihat potensi semua lokasi-lokasi pelaburan sama ada di negeri Selangor ataupun negeri-negeri lain di Malaysia ataupun di negara lain di dalam ASEAN.